Nama saya Asmida binti Daud. Saya seorang guru bahasa Melayu. Buat masa sekarang saya menjawat jawatan pakar kanan dalam bidang reka bentuk media untuk pembelajaran. Okey, Sekolah Perempuan Crescent membentuk saya menjadi seorang wanita yang sangat confident, yang sangat berani. Mungkin juga kerana saya semasa di sekolah rendah memang terdedah kepada bentuk seni storytelling competition, peraduan bercerita, peraduan nyanyian dan sebagainya. Pernah nak jadi budak SBC. Masa tu budak SBC bengkel kanak-kanak, tapi tak lepas, tak baguslah agaknya. Ataupun mungkin tak cantik. Jadi apabila di Crescent tu kan, masuk Crescent tu, saya rasa kami mempunyai seniors yang sangat berkebolehan. Kita macam Kak Suryani Kasim, Kak Aina Ambit, Kak Hamimah dan ramai lagi yang agak terkenal lah, nama-nama yang masih terkenal dalam industri kita. Mereka mengenal pasti siapa pelapis yang seterusnya. Jadi mereka pastikan ada pelapis, kerana mereka senior saya menengah 3, mungkin menengah 4. Jadi mereka nak cari daripada menengah 1. Jadi kita kena ada uji bakat, itu confirm lah. Macam sekarang, kalau sekarang konteks sekarang ialah CCA trial. CCA trial. Jadi mereka dah kena pasti saya menunjukkan sedikit, mungkin saya ada bakat dan tak takut berdepan dengan audience. Jadi mereka dah pilih, mereka membentuk saya. Menengah 1 saya sudah mewakili sekolah dalam Dikir Barat. Okay? Semasa itu Dikir Barat tentunya, kalau dalam seni Dikir Barat ni memang tak asing lagi lah, peraduan yang sangat terkenal pada masa itu, dianjurkan oleh Maktab Rendah Nanyang. Jadi di situ ramai otai-otai Dikir Barat banyak bermula di situ. Jadi menengah 1 sudah tercampak jadi tukang karut. Mungkin kecandian itu secara natural datang daripada dalam diri saya. Kalau saya berada di pentas, saya lupa tau. Saya dalam keadaan lupa. Mungkin juga kerana drive. Satu drive ni, satu semangat nak menang untuk Crescent. Memang nak menang untuk Crescent. Nak bagus kerana nanti balik, nanti bawa piala. Pasal kalau kita menang, nanti sekolah akan membuat pengumuman. Satu sekolah, ini menang dan sebagainya. Jadi kita rasa macam, ini satu pengiktirafan. Dan sekejap lah, kawan-kawan semua akan bangga lah dengan kita, berkongsi kegirangan. Satu culture, satu budaya yang saya tak boleh lupa di Crescent. No matter who you are, dia tak kira kau Cina, kau India, tapi kalau kita ada competition, semua kita ada bas untuk para penyokong. Itu yang macam saya tak tahu sama ada masih ada lagi tak culture tu di sekolah-sekolah. Tapi kita tak kisah, kita tak ada kira bangsa, budaya dan sebagainya, kau dari mana, CCA mana. Tapi kalau pada hari itu kita ada competition sports ke apa-apa, nanti ada berbas-bas penyokong. Jadi macam bestnya. That's how Crescent Girls dia form. Dia nak kita like you fight, You go and fight, the school fight with you. You see? So macam rasa sangat, kita rasa kita ada backup. Ada backup dan kita ada kawan-kawan yang menyokong kita. Jadi bila bersorak-sorakan mereka, kalau tak mau cakap lah, kalau perempuan, sekolah perempuan tu kalau dia orang punya sorakan tu, bingit, membingitkan tapi bergegar, kalau bergegar. Dan apabila kita terdedah kepada competition ataupun peraduan-peraduan besar ataupun peraduan-peraduan yang mana
seperti di Barat kita ramai kan yang beradu, bertempur antara satu sama lain dan sebagainya. Jadi kita tahu bahawa itulah masa-masanya kita dapat berkenalan dengan kawan-kawan dari sekolah-sekolah lain. Maklumlah kita sekolah perempuan kan, jadi jarang nak nampak orang-orang daripada sekolah-sekolah lain, dan kita dapat berkenalan, dapat menjaring persahabatan dan sebagainya. Jadi itu antara yang membuat kita bersemangat dalam menyertai peraduan-peraduan sedemikian. Tapi kalau dia peraduan-peraduan yang mana saya terpaksa pergi sendiri, seperti peraduan pita bercakap ataupun peraduan deklamasi sajak, pun culture dia tetap sama. Ada penyokong-penyokong ni yang akan menyokong. Jadi kita tahu bahawa aku buat ni, seni orator, seni deklamasi bukan untuk diri aku sendiri. Aku mewakili sekolah aku. Aku tak boleh, I cannot disappoint them. Kita balik dengan piala kecil lah, bukannya besar sangat pun, tapi rasa bangga dia tu satu. Tak pernah terlintas dalam hati ni untuk dapat CIP points, adik. Tak pernah terlintas dalam diri saya nak dapat LEAPS, LEAPS, apa-apalah, whatever lah dia punya rubrik-rubrik supaya engkau dapat Eagle Award ke apa-apa. Tak pernah. Itu yang satu diri saya. Tapi apabila saya tak dapat Eagle Award, hancur juga hati tu. It was quite disappointing. Itu apabila saya di menengah 4. Saya sedar aku banyak masuk competition, tapi aku tak dapat Eagle Award. Jadi di situ timbul satu kesedaran, ini sistem. Kalau nak ikutkan dari segi kualiti kemenangan, dia bukan consolation. Aku menang bukan consolation sih. Seni DK Barat menang peringkat nasional dan sebagainya. Tetapi tak diiktiraf dalam sekolah. Kenapa? Kena cari. Kerana CCA utama aku ni NCC. Jadi aku ni banyak menyumbang kepada Persatuan Bahasa Melayu. Crescent. Jadi di situ terlintas, tak salahkan sesiapa. Kita tak boleh salahkan sesiapa. Ya. Tengok pada diri sendiri. Jadi kita kena strategize. Okay, quite interesting that question. Okay, pada saat itu kita ada semi-finals, kita ada berapa fasa-fasa, kerana itu pada masa itu perdana tu saya rasa buat pertama kali diadakan. Jadi ada kumpulan-kumpulan perempuan lain. Jadi banyak kumpulan DK Barat ni datang dari sekolah. Dia bukan dari organisasi macam sekarang. Saya tak tahu sama ada kalau Dendang Mutiara dari sekolah ke bukan? Bali kan. Jadi macam dia berpunca, dia punya sumber tu dari sekolah. Jadi dia tak ada macam kami ingin mewakili pendikir-pendikir wanita. Tak pernah terfikir pun, baru tanya baru kakak terfikir. Sebenarnya dia lebih kepada sekolah. Kerana kita pun berdepan dengan sekolah perempuan Raffles. Kita juga berdepan dengan sekolah Tanjung Katong dan sebagainya. Jadi ada kumpulan-kumpulan perempuan lain. Jadi lebih kepada mewakili sekolah, tak mewakili gender. Tak pernah mewakili. Tapi apabila kami mengetahui bahawa kami adalah satu-satunya kumpulan perempuan di peringkat akhir, agak terperanjat lah. Kenapa kenapa tak ada, kenapa kita satu-satunya tapi dah rasa macam sudah diiktiraf pada masa tu. Tak ada nak pergi untuk dia bukan untuk nak menang tau. Dia bukan betul-betul nak fight untuk menang-menang, tapi untuk sama-sama turut serta ke dalam satu peraduan yang buat pertama kali diadakan. Jadi itu yang macam rasa special juga, istimewa benda ni. Kerana kami masih pelajar, jadi mungkin tak begitu pemikiran kami tak begitu
besar lah ataupun terbuka sangat bahawa we are fighting for all the women in the world. Tak adalah, tak ada macam itu. Tak ada feminisme, tak ada semua. Kerana untuk sekolah, demi Sekolah Perempuan Crescent. Saya berasa amat bangga kalau ada conversation ataupun perbualan topik-topik mengenai DK Barat ni, dan kerana saya dapat relate, saya dapat dengan bangganya saya cakap, aku budak DK. Aku budak DK. Penting Jadi saya lihat bahawa DK Barat tu macam fasa, macam rites of passage. Kita melalui fasa-fasa ni, mungkin ada orang yang tak mengambil jalan itu, yang tak ambil that path mungkin budak bola ataupun sebagainya. Tapi budak DK pun budak bola, ataupun ada yang ambil budak teater. Tapi ada budak DK yang budak teater. Aku ambil jalan route seni suara. Tapi ada ramai budak DK dalam seni suara. Akmal, Rifa'ah, Adib. Jadi banyak sekali, yang ramai sekali dalam bidang lakonan, Abang Kai, dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang pendidikan, Bobo, Cikgu Arazman, ramai lagi Nana Karya. Jadi macam Aidli Mosbit. Jadi kita ni saya rasa macam it is a phase lah, satu fasa yang mana kita semua ni, fraternity ni, pernah melalui fasa dikir ni yang telah membentuk kita, menjadikan kita lebih kuat, kerana ia satu disiplin. Jadi apabila kita ramai yang kita boleh relate to one another, kita boleh kenal budak DK. Budak DK ni ada tak ciri-ciri dia yang tertentu? Ada, saya rasa. Bukan saja kerana suara yang bagus tapi macam dia ada macam semangat setia kawan yang sangat kuat. Dan kita boleh identify, macam boleh relate, macam faham ni, ni budak Sri Kandi, ni budak Dendang, ni Andika, ni Kelana. Dah macam macam like, kalau orang boleh mengenali diri kamu dengan satu nama DK, dengan brand DK, you are somebody, you are somebody. Jadi saya rasa bahawa budak-budak DK ni dia macam dia tak mati setakat di DK Barat saja. Dia kerana dia sudah melalui satu, kalau dia ada tube ke apa-apa ni satu sekolah, satu akademi DK, mereka belajar dan mereka keluar mengikut, mereka gabungkan dengan kekuatan mereka, tapi mereka masih ada apa yang mereka belajar semasa mereka melalui Academy DK itu. Dalam Academy DK ini dia satu disiplin. Budak-budak sekarang lagi beruntung kerana mereka ada reference, mereka ada rujukan, dalam bentuk visual, mereka ada rujukan dalam bentuk bercetak dan sebagainya. Bagi diri kami pada masa itu, pada tahun-tahun 90-an, kami banyak pelopor. Mungkin kita boleh panggil diri kita pada masa itu trailblazer. Kita tak ada struktur. Kita tak ada struktur pun. Kita tak tahu paluan-paluan yang tertentu. Kita bina, kita pakai apa yang kita boleh main. Masa itu kompang kita pakai. Tak pakai, saya tak tahu sama ada kumpulan-kumpulan yang lain, mereka yang lebih berada, mungkin ada rebana dan sebagainya. Untuk kumpulan sekolah yang bajet yang sangat kecil dan mungkin tiada sokongan, kita sendiri, paluan kami sendiri. Jadi saya amat bangga jika saya dikaitkan ataupun saya masih dikenali sebagai budak dikir, mungkin juga kerana impak Sri Kandi Purnama sebagai satu-satunya kumpulan perempuan yang dapat top 3 lah di satu peraduan nasional. Kalau kita cakap dari perspektif seorang pendikir wanita, saya rasa kalau kita bandingkanlah pendikir wanita dengan pendikir lelaki, saya rasa pendikir wanita ni agak short lived kerana bukan kerana kita tak bagus, tapi kerana kita ni sangat
we are needed in other areas of life. Kita terpaksa menjalankan tanggungjawab kita sebagai ibu, tanggungjawab kita di rumah. Okay, that is our strength. So we are needed there. And banyak lagi. Jadi saya rasa kumpulan-kumpulan wanita yang ada sekarang mungkin mereka dikenali secara kolektif, tapi kalau nak cari yang mungkin yang lebih shine, yang lebih bukan ikonik lah, saya rasa yang mungkin agak terkenal atau lebih dikenali secara individu, ia akan terletak kepada keputusan individu itu untuk bagaimana dia nak menonjolkan dirinya. Bagi diri kami, saya rasa untuk Arlene, kerana kita semua, saya rasa, dan saya rasa tak salah lah untuk mengatakan bahawa kerana kita drive kita sangat, kita buat ni kita selalu fikir apa yang kita boleh sumbang kepada masyarakat balik tau. Kita tak mahu kita buat untuk diri kita sendiri tau. Jadi kalau kita boleh be the best version of ourselves, menjadi versi yang terbaik untuk diri kita, dan we're very competitive, kita nak buat, kita mesti memberikan yang terbaik bukan di peringkat sekolah saja, di peringkat begitu saja, tapi nak terbaik di mata dunia. Jadi benda ni dah memang, fikiran kita dah memang global tau, memang dah ada that concept already. Itu pasal saya rasa saya berani menonjolkan diri. Jadi kalau kumpulan-kumpulan di Barat yang lain, mungkin kerana mereka tahu mereka ada tanggungjawab sebagai menjadi seorang ibu dan sebagainya. Jadi pendikir-pendikir wanita ni lebih mengambil a step behind. Kalau Nana, mungkin kerana untuk Nana sendiri, kerana Nana memang terkenal sebagai seorang vokalis yang sangat mahir, jadi dia memang terdedah kepada, dan dia budak dikir, jadi memang cantiklah dia terdedah kepada dalam bidang seni suara. Dan beliau juga sangat aktif di social media, bukan saja sebagai seorang penyanyi tapi seorang guru vokal dan sebagainya. Jadi dia berilmu. Orang-orang yang macam begini, mereka lebih menonjol lah, saya rasa. Jadi mungkin itu juga menyebabkan kami ada brand kepada, ataupun nama kami agak lebih dikenali, kerana kami kekal relevan. Untuk pendikir-pendikir macam kawan-kawan saya ada dalam Sri Kandi Purnama yang betul-betul bagus, mereka awak-awak yang sangat disiplin. Ada yang saya rasa kalau kawan saya ni, dia terus terlibat dalam paluan. Kalau diberi kesempatan masa tu, dia tak dia ingin kepada Dikir Barat, tentunya dia seorang anggota paluan yang sangat baik. Okey, saya tengok macam baru-baru ni satu persembahan, satu teaser dari Dang Anom. Saya lihat paluan wanita berdiri bulu roma saya, macam struktur form mereka dah lain daripada dulu. Macam mana mereka bermain, macam hati saya begitu besar sangat, macam rasa gembira dan bangga sangat dengan pencapaian pendikir-pendikir wanita sekarang. Drive mereka saya rasa masih sama. Kalau fraternity Dikir Barat ini berkesempatan untuk menonjolkan mereka, macam Dwi Dura ke, Wahana Deksu ke, try to dive, tengok diorang punya apakah challenges mereka, apakah yang mereka lalui. Saya rasa ini berbeza dengan pendikir-pendikir lelaki, berbeza. Dan saya rasa mereka ni lagi kuat. Saya pernah melihat persembahan-persembahan mereka yang mana saya menjadi pengadil. Bukan kerana mereka wanita, tapi mereka setanding dari segi disiplin. Mereka persembahan mereka neat, very clean, flawless. Saya boleh cakap flawless. Secara alami, suara, proyeksi suara tentunya berbeza dengan suara lelaki yang lebih besar dan lebih subwoofernya lebih menarik. Kerana wanita pitchnya agak tinggi dan sebagainya. Tetapi mereka saya rasa form mereka sangat kuat, struktur mereka sangat kuat. Penulisan mungkin agak mereka boleh perbaiki dari segi bentuk penulisan lirik, kerana kadang-kadang penulisan lirik ni dominasi yang make or break saya rasa
ialah lirik. Lirik intellectual component dalam zikir tu sebenarnya harus diberatkan kepada lirik kerana konten. Jadi kerana itu juga saya rasa sampai sekarang ikon penulisan lirik masih dipegang oleh arwah Zaidi Nadir. Masih saya nak lihat hampir-hampir ada juga senarai-senarai lain, tapi masih dipegang kerana sangat kuat dah penceritaan dia, storytelling dia sangat kuat. Jadi ada, tapi mungkin mereka tak memilih jalan untuk menonjolkan diri kerana mereka ada tanggungjawab yang lain. Itu bezanya pendikir wanita lah dari pendikir lelaki.